Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dimanikan Tuhan Haji Rahman Ja'far Hafizahullah Ta'ala, yang berbahagia Jamaah Bangsa Haji Mazuni, Mudir Madrasah Misbah Al-Falak, Taufiqullah Al-Mazuni, Perwakilan Haji Osman bin Haji Mazuni, Perwakilan rombongan guru-guru Madrasah Misbah Al-Falak, tuan guru, pelajar-pelajar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dilanjutkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat bersama-sama pada pagi ini dalam daurah kitab Fathur Rahman, di mana kita adakan aktiviti ini sempena dengan sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi bukti 1 tahun di Madrasah dan Al-Falak. Terserah saya tadi yang ke-67 kita buat sama di Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, sebelum saya mulakan majlis pada pagi ini, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Izinkan saya untuk menerangkan dikit biodata Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Ja'far Hafizahullah Ta'ala, dilahirkan pada tanggal 26 Januari 1964 di Melaka. Beliau merupakan seorang ulama yang mendapat pendidikan awal agama secara menyeluruh di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Di sana beliau berguru dengan Tuan Guru Haji Hashim bin Abu Bakar serta guru-guru pembantu yang lain yang mahir dalam berbagai bidang ilmu agama. Selain itu, beliau juga menimba ilmu di Pondok Kerandang, Besuk, Terengganu di bawah didikan Tuan Guru Bapa Najmuddin, dan juga beliau melanjutkan pelajaran selama kami. Selain itu, Tuan Guru Abdul Rahman merupakan anak murid kepada Sayyid Syekh Abdul Rashid Haji Abdul Rashid bin Syekh Haji Muhammad Sahib Lili, dan juga murid kanan kepada Tuan Guru Muallim Haji Abdul Wahid bin Haji Osman dari Sungai Udang. Setelah tamat pengajian, Tuan Guru Haji Rahman kembali ke negeri kelahirannya Melaka dan memulakan khidmatnya sebagai guru dan juga mengasaskan madrasah dan juga mengasas pengajian dan tarekat di Serkam Berlimau Melaka. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memurniakan kesihatan yang baik kepada beliau masa berada bersama kita dan juga seterusnya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Tuan Guru untuk meneruskan bacaan kitab kita, dan siapa yang mendapat kitab ini tolong jumpa dengan Ustaz Usman 4. Silakan. Baju. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآله الكرام.
وآله وأصحابه ومشاهد شؤونهم الفاتحة. إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi ala arkana arshillahil azim maqaman bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana وعلى آله صلاة دائمة بدوام الله يا محمد يا ذا الخلق وسلم واجمع وبينه جمع ظاهرا وباطنا واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya kasihi saudara pengurusi majlis, ya Allah, yang dikasihi Mudir Madrasah Tuan Guru Ahmad Mokhtar bin Tuan Guru Haji Umar, ya Allah, yang dikasihi Al-Fadil Tuan Guru Haji Usman bin Tuan Guru Haji Umar, yang dikasihi dan dirahmati Tuan Guru Haji Sufi bin Tuan Guru Haji Umar, sahabat saya Tuan Guru Haji Halim, dan guru-guru, tuan-tuan guru, para asatizah, pelajar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya mohon maaf kepada yang hadir. Untuk majlis ini sebenarnya ana bukanlah ahli, cuma telah ditaksiskan irada Allah Ta'ala. Apa yang berlaku itulah dia. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah liman tafarrada biwahdaniyah wa ta'azzaza binu'utir rabbaniyah. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ashabihi wa ala alihi wa hizbihi wa ba'd. Sebelum itu kita hadiah Fatihah pada Tuan Pengarang dan syarah ini, Sayyidina Sulaiman Ad-Dimishqi dan Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan penulis Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المؤلف قدس الله سره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لمن تفرد بوحدانيته وتعزز بنعوت الربانية والصلاة والسلام على النبي وأصحابه وعلى آله وحزبه وبعد. Segala puji bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala yang ketunggalan dengan sifat wahdaniyah yang termulia, dengan sifat-sifat rabbaniyah. Salawat dan salam ke atas baginda Habibullah Rasulullah SAW dan para sahabat dan ahli keluarga ahli bait dan kumpulannya, ada pun kemudian daripada itu. Fa innal ilma tauhid min asyrafil ulumi bal asyrafuha mimma ulifa fihi ar-risalah ar-raslaniyah li imamil arif billah Raslan ad-Dimishqi tayyaballahu sarahu wa ja'ala jannata ma'wahu. Walamma kanat min abda'il kitabin min ilmi tauhid sunnifah wa ajma'il mawdu' fihi ala miqdari hajmiha ullifah astahartullah ta'ala an asharaha syarhan yahullu alfazaha wa yubayyinu muradaha wa sammaituhu bi fathir rahman syarhi lisanatil wali rislan. Maka sungguhnya ilmu tauhid merupakan sebahagian ilmu yang paling mulia, bahkan ia yang paling mulia sebab dia membahas terus kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Sebahagian kitab yang dikarang mengenai adalah risalah Raslaniyah bagi Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Syekh Raslan ad-Dimishqi. Semoga Allah Ta'ala mendamaikan kuburnya dan menjadikan syurga sebagai tempat kembalinya. Terkala ia adalah kitab yang paling cantik dikarang mengenai ilmu tauhid dan tajuk yang paling lengkap mengenainya, sekalipun nipis bentuknya. Aku minta peliharaan, aku minta pilihan terbaik daripada Allah Ta'ala untuk meletakkan sebuah syarah yang merungkai lafaz-lafaznya dan menjelaskan maksudnya, serta aku menamakan dia dengan Fathur Rahman syarah risalah Wali Ar-Raslan. Di kitab ini membincangkan tauhidul khas. Adapun tauhidul am itu sifat 20 yang biasa kita baca lah. Sebab tauhidul am dia membina akan akidah. Adapun tauhidul khas dia membina mukasyafah dan musyahadatul qalbi. Tauhid sini adalah tauhid yang dikatakan anna tauhid haq yakunu billah la bi ghairihi wa ila yakuna salik qad asbata ma'ahu mawjudan faman wahadallahu bil aqli faqad wahada bi dalili wa asbata bi nafsihi idrakan wa aqlan yudraku bi al-adilla fayakunu qad asbata ma'a ghairihi. Fatauhidul haqiqi la yakunu illa billah li'annahu laisa ma'ahu syai'. Bahwa tauhid yang sebenar adalah tauhid dia dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Wa ila yakunu salik qad asbata ma'ahu mawjudan. Kalau tidak begitu adalah salik jadi mensabitkan serta ta'ala mawjud. Dalam perjalanan ini tak ada mawjud. La mawjud bihaqqin illa illallah. Tiada mawjud yang sebenar melainkan dia. Selagi kalbi insan itu memandang pada makhluk, dia tak akan usul kepada Allah SWT. Sahibul haqiqah ghaba anil haq, ghaba anil khalaq bisyuhudil malikil haq. Orang yang duduk dalam memakam hakikat sebenar, ghaba anil khalaq, tenggelam, hilang makhluk. Di mana syuurul qalbi, pandangan qalbinya, bisyuhudil bisyuhudil malikil haq.
Kerana mereka lazat dan karam dalam memandang af'al asma' dan awsaf Allah Ta'ala secara zawqiyan. Maka tauhid di sini ialah tauhid membentuk musyahadah qalbi kepada Allah SWT. Faman wahadallah bi'aqlih, barang siapa yang mentauhidkan Tuhan dengan menggunakan akal, bahkan wahada bidalil, dia mentauhidkan dengan dalil. Bila dalil masih nampak makhluk lagi, ya, udusul alam dan sebagainya, dalil masih nampak memandang kepada makhluk. Adapun di sini tidak, dia naik terus, ya. Wa asbata li nafsi idrakan wa aqlan. Itu dia. Adapun tauhidul hakiki yang dibincang di sini ialah yakun ila billah. Dia tidak ada lain melainkan billah. Li ana wa laisa ma'hu syai'. Kerana pandangan mereka tidak ada sesuatu pun melainkan dia. Ya, sedap tadi dihapuskan riyadhah dan mujahadah akan pandangan qalbi, bukan pandangan zahir ni. Bagi kita ni semua dibahas qalbi. Pandangan zahir tak ada nampak mata kepala, pandangan dalam. Sebab yang nak kita bincang ialah dalam. Dia yang boleh terbuka, dia yang boleh usul ila Allah. Adapun jasad yang ada semua disimpan dalam liang lahat dia tu. Semua disimpan liang lahat. Jadi paman wahadahu bil aql. Siapa yang mentauhidkan Tuhan dengan akal, dia faqad wahadahu bil ibarah. Dia mentauhidkan Allah bil ibarah. Wa man wahadahu biqalbih, barang siapa yang mentauhid Allah dengan nur qalbi dia, faqad wahadahu bil basirah. Dia mentauhidkan Tuhan dengan basirah. Wa man wahadahu birruh, ya, siapa yang mentauhid Allah Taala birruh, war ruhu qaimatun bih, maka ruh tu qaim dengannya. Faqad wahadahu bihi subhanahu wa ta'ala. Bahwa al-muwahhid hakikatan li nafsi bi nafsi. Dialah orang yang mentauhidkan Tuhan bagi dirinya dan dirinya, binafsih, mana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di mana anna tauhid la yakun illa bitabarri minal hadas wal siwa. Tauhid sebenar ialah tabarri, kita keluar daripada memandang kepada makhluk. Di anna kulli ma siwahu hadis. Semua lain daripada Tuhan dikatakan hadis, ya. Ini baca laju-laju lah tuan-tuan, kau tak kata biar berkat dia lain. Kemudian dia kata wa'lam annal ilmu tauhid matlub. Ilmu tauhid itu dituntut. Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam fi'al amar. Al-amr yaqtadil wujub. Bila amar mana yaqtadil wujub. Bahawa tiada sifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Wa huwa mustalizimun lintifa'i syirk. Ketahui ilmu bahawasanya ilmu tauhid tiada ada satu ilmu sangat dituntut. Dan Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui ilmu bahawasanya, ketahui ilmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ianya melazimi penafian syirik. Ya, ilmu tauhid dia menafikan akan tasyrik, mana menyekutukan Allah Taala. Sama ada menyekutukan dari pihak peringkat awam, iaitu dia menafikan tauhid, iaitu ketuhanan, atau peringkat mutawasid dia menafikan akan tauhid dari segi qasad, ya, tauhidul qasdi, qasad dia ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ataupun tauhid dari segi nazar, pandangan mana syuhud, ya, dia tiga peringkat. Tauhid dia bersifat apa? Ibtal. Lawan dia syirik. Bila syirik sifat apa dan ibtal. Kalau syirik, asyirkul jali, dia membatalkan akidah. Dia mengambil makhluk sebagai Tuhan. Patung-patung, batu-batu yang dipahat, yang dijadikan Tuhan, itu membatalkan akidah habis. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua peringkat, iaitulah tauhid. Dia panggil tauhid peringkat mutawasid. Dia panggil apa nama syirik peringkat mutawasid. Dia panggil syirik apa? Asyirkul khafi. Ya, asyirkul asghar, syirik yang kecil yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Iaitulah benda yang paling takut akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Dia membatalkan sawabul a'mal. Adapun sini kita bincang ni ialah membincangkan hapuskan tauhid, yang dipanggil asyirkul khafi, syirik yang paling halus sekali. Ru'yatun nafs, memandang akan diri dia, ya, sehingga dihapuskan pandangan tu, bahawa dia angkat makrifat, dia terus ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini dia syirik di sini dia panggil menghapuskan apa? Silku tawajjuh,
kejujuran tawajuh qalbi akan terbatal bila kita lihat kepandang diri kita. Ini kan dibahas dalam ni lah, terringkas kita baca tuan-tuan. Diru asyirku naw'an zahirun jaliyun wa qad zakara huwa ma'a aqsami al-Ghazali wa ghairuhu wa batinun khafin wa huwa mashtawalat alayya an-nufus min al-aqwani wa hujibat biha an talaqil madad min alim al-ghaib fasara zalika syirkan khafiyan li mu'dihi min hadratil quds wa syawahidihi al-husn. Syirik itu dia bagi dua. Pertama, syirik yang jali, yang nyata. Dan Imam Ghazali dan lainnya telah menyebutkan tentang jenis ini bersama bahagian ini. Yang kedua dipanggil batin yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, batinun khafiyun. Dan ialah yang satu perkara yang terdiri daripada akwan, mana makhluk yang dikuasai oleh nafsu. Ya, maka terhijablah ia akwan dengan dan nafsu daripada menerima kurnia Allah SWT yang mengetahui perkara yang gaib, seraya jadilah ia syirik yang tersembunyi kerana jauhnya daripada hadratul quds dengan penyaksian yang indah. Jadi yang kita nak bincang ialah menghilangkan syirik ataupun yang batin tadi, ya, syirik yang bentuk khafi yang dia terjadi daripada ru'yatul nafs apabila memandang akan diri. Bila kita padamkan pandangan diri dengan nurul azkar wal mujahadah, ia bila dipancarkan dia panggil apa? Nur musyahadah. Tuan buka baru dia akan rasakan sebenar tauhid yang mawujud hanya hakikat ialah dia saja. Ya, itu. Jadi kalau peringkat awal dipanggil nurul tawajuh bil a'mal salih wal azkar. Yang dengan zikir itu dipanggil nurul tawajuh. Satu lagi dipanggil nurul muwajjahah. Nurul muwajjahah itu bagi orang yang dibukakan, ya, dengan futuhat, ya, dengan pembukaan dalaman wal fuyuda, limpahan nur daripada Allah SWT apabila telah melakukan pembersihan riyadhah, suluk dan seumpamanya, ya. Habis. Wa qad zakarahu al-muallif biqaulihi kulluka ayyuhal 'abd yazatan wa sifatan wa fi'lan syirkun khafiyun mansya'uhu al-wahm wal khayal fa innahuma yunbitani al-ghair kal maratib wal maqamat az-zailah fa iza afnaita anka al-ghair bana bil ilmi ilahi tauhiduka an-nafi li syirk bi naw'aini al-mustalzimu lin nafi al-wahm wal khayal. Wa zakaran muallif, dan telah menyebut oleh tuan muallif pengarang kita Ibn Ruslan ad-Dimishqi akan jenis syirik yang tersembunyi dengan perkataannya apa, kulluka syirkun khafiyun. Yang dalam bracket matan tu itu bagi Ibn Ruslan, yang luar tu ialah Syekh Zakaria Ansari radhiyallahu anhu. Wahai hamba-Ku, sama ada jasad, sifat dan perbuatan, sama ada zat ataupun sifat ataupun fi'il, ya, mana kulluka. Dan bila kita pandang saja, kita isbatkan diri kita, sifat kita dan fi'il perbuatan kita, maka itu dipanggil syirkun khafiyun. Bila habis ni barulah insan tu dapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Ya la yazallu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ah alladhi yasma'u bi al-hadisa. Dan hadis yang sahih Nabi kata, sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri kepadaku dengan amalan zat. Amal dipanggil nawafil. Kalau mengikut Sayyid Syekh Syafi'i, ulama besar di Mekah dulu, orang Kedah kan, ya, ikut Syafi'i dulu. Dimaksudkan dia adalah amal tariqah allati tatisaladuha ila Rasulillah SAW. Ila amalan tariqah yang ada sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Amalan tariqah dia ada satu jenis khas taraki, ya, taraki rohani, dia akan pergi lebih tinggi, masuk dalam alam makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehingga pada ibadat, sehingga sehingga aku kasih akan Faizal ahbab tu, bila aku kasih dia kuntu sama, akulah pendengar dia mendengar dengan aku, dia berjalan dengan aku, semua dengan aku. Bila makan, jalan, duduk, semua billah, la bi anfusikum, bukan dengan diri kamu. Kalau kita beribadat masih nampak diri kita lagi, atau panggil kita syirik khafi, ada kat kita lagi, dia terhijab dengan diri dia, maka dia tak akan dapat kelazatan dengan Allah Ta'ala. Kelazatan Allah Ta'ala dia bermula daripada mana? Fana. Al-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan tak akan mula, dia mula rohani dia bil fana. Apa fana? Antabdu wa azamatillah, terserlah pada cermin qalbi dia kebesaran Tuhan. Ru'yatullahi bila khalaq,
Dia memandang dengan rohani akan Allah tanpa makhluk. Itu tempat berlazat sebenarnya. Tempat kelazatan bila terpadam pandangan makhluk, di situ Tuhan akan terjali kan. Selagi ada makhluk dalam diri kita, lebih nampak kita aku bohong tak pakai. Itu tak apa? Okay. Itu lebay palsu lagi. lebay palsu. Yang menirik diri itu lebay palsu. Itu pandang dia je. Ya. Allah Karim. Dia suruh keduanya perkara itu mensabitkan al-ghair. Ghair mana ghairullah. Buat dia buang tu. Farriq qalbak minal aghyar. Bau yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Kata Ibn Atta, farriq qalbak. Kosongkan batin hati kamu. Jasad tahu berperjalanan orang ni abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka satu makhluk tapi rohani dia, rohani dengan Tuhan. Imam Ghazali kata, wahai insan, aku beri kamu jasad aku. Roh aku tak beri. Roh aku beri dengan aku dengan kekasihku. Tiap-tiap nafas fi kulli lamhatin wa nah. Tiap-tiap lamhah, tiap-tiap kelipan mata dia ma'allah. La ma'al khalaik, bukan dengan makhluk. Itu perjalanan orang yang sampai usul ilallah taala. Seperti segala martabat, ya, itu di antara ghair lagi tu. Maratib, martabat kan? Itu semua tu dipanggil makhluk lagi. Wal maqamat, makam dia perlu diketahui untuk mengetahui pencapaian, tapi bukan dia maksud kita dia je. Huwallah, ya. Dan segala martabat dan segala makam yang pasti itu semua akan lenyap bila engkau melenyapkan akan ghair daripada dirimu. Ya. Tu kalam Syekh Abdul Qadir Jalani slogan dalam Qadiriyah kan, ma fi qalbi ghairullah. Itulah dia. Ya, dan tempat lain pun sama kan. Maka dengan ilmu ilahi pasti nyata ketauhidanmu yang menafikan dua jenis syirik. Ya, yang melazimkan penafian waham, sangkaan dan khayal. Ya, dia akan menuju kepada waham. Maka adakah syai'ul mislu waham. Ibn Atta sebut kata tidak ada satu perkara yang menarik manusia jauh ke Tuhan mislu waham. Apa di waham? Disangka seolah-olah makhluk memberi manfaat. Seolah makhluk boleh memberi mudarat. Sedangkan an-nafi' itu selana anka. Ai fanaita anta. Ansa ilil aghyar. Ya bi antaraha kullaha minallahi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa nisbatul a'mali ilaika nisbatul kasbiyah. Wa ila Allah ta'ala khalqiyah. Wallahu khaliqun wa anta kasib. Liyusaba au tu'aqab. Dan tiada nyata, mana tiada terang takkan zahir tauhid kita sebenarnya. Ya, iaitulah tidak zahir bagimu ketauhidanmu melainkan apabila engkau keluar maknanya daripada diri engkau. Ya. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau sampai kepada itu Tuhan. Ya, apa keluar diri ru'yatun nafs, memandang afal sifat dia, padamkan benda tu. Ya, padamkan memandang awsaf makhluk dengan memandang awsaf dia. Padamkan asma' dia memandang asma' dia. Pandangkan akhirnya matikan kewujudan makhluk dalam memandang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Pandang wujud yang mutlak, lenyapkan wujud yang muqayyad, bahawa dia akan usul ila Allah taala. Sebab dia perlu pada amalan tarikah sebenarnya. Sebab Imam Ghazali sebut talabul syai' wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Menuntut akan mursyid yang betul-betul kamil yang boleh menyampaikan Tuhan itu menjadi kemestian walaupun dia terbesar daripada ulama 4 mazhab 5 mazhab. Kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, 40 tahun aku mengajar anak muridku menyangka ia aku menghadap dia tidak, dia zahir hatiku sentiasa uruj mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Uruj mi'raj, bukan mi'raj macam Rasulullah kan ni, mi'raj rohani maknanya urujul qalbi ila Allah. Sentiasa jasad dia bersama makhluk, rohani. Tu seorang ulama besar di Mesir kan batinan. Setelah hijab tu dibuka, saksikan mana musyahadah qalbi dia dengan Ta'ala sentiasa. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Kita adalah ciptaan Allah Ta'ala dan af'al kita semua itu adalah makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala. Jadi kita terasa betul lah. Ilmu dipanggil rasa tuan-tuan. Mengenal Tuhan bila apa? Bil kashf wal musyahadah. Ya, kalau mengenal Tuhan secara usuluddin itu peringkat awam, membina akidah, dia mengenal bid dalil wal burhan. Mengenal dengan dalil dan hujah itu membina akidah. Takkan kita nak duduk akidah sampai mati kan? Dia beli burger dia pegang ni. Tak makan je tak nak pegang. Oh dia macam kau ni. Ya, makanlah pun rasa. Ya, kita nak ada rasa dengan Tuhan.
Jangan pegang dia, tahu Tuhan ada tapi tak perasan Tuhan tu ada. Tahu Tuhan melihat tapi tak perasan Tuhan melihat. Tahu je. Ni banyak terjun neraka jahanam dan dia tahu Tuhan melihat tapi tak ada rasa. Bila tak ada rasa, dia pun kontrol jiwa dia, nafsu. Bila nafsu kontrol, terjun dalam neraka tapi tak kekal sebab dia ada akidah, keluar balik. Ni tauhid am dia banyak terjun, keluar balik. Kalau tauhid khas tak, ya. Sebab makna syahid dia ada dua tuan boleh sebut, syahid zahir dan syahid batin. Syahid ma'arakah tu kita faham, yang mati dalam medan dengan niat ikhlas, dia dukhuluna jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Tapi syahid batin ini yang kita bincang ni, ya, sentiasa qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis tu, ya. Dan nisbah segala amalmu kepada dirimu, ya, nisbah dipanggil apa? Nisbatul a'mal ilaik. Siapa buat dolar mamat, itu nisbah amal. Dia panggil nisbatul kasbiyah. Itu nisbahkan kasab, usaha. Apa hikmat dia? Hikmat Tuhan nak sandarkan pahala atau dosa. Kalau Jabariyah tak, dia kata tak ada semua hakikat Tuhan. Tujuan dia nak lari pada syariat. Tu kafir tuan-tuan. Dia mengkoyak rabakkan syariat Rasulullah SAW. Tu Jabariyah. Semua hakikat dia Tuhan. Itu habis kafir tu. Ya. Sini maknanya Tuhan nisbahkan pada kita zahir sebab apa? Nak sandarkan sama ada liusab, diberi pahala, atau tu'aqab, ataupun diseksa. Berdasarkan zahir diisnadkan. Adapun faham? Bila kena bala kita besar, sabar kan? Sebenarnya tu kan bukan sabar. Kena bala tu kena syukur sebenarnya. Ya, kena bala tu tempat sebenarnya makam syukur, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Bagi orang awam dia sabarlah kena bala sebab dia memandang benda tu ujian. Tapi bagi ahli, engkau tidak menyaksikan selain Allah Ta'ala, ya, pasti engkau benar-benar mentauhidkan dia. Mana bila keluar makhluk daripada diri kamu, sehingga pandangan diri kamu pun kamu lenyap, menampak dia saja, itu bagi kamu benar-benar mentauhidkan dia. Ini tauhid khas. Penyaksian, mana musyahadah ini terkadang kekal, ya, kadang-kadang jarang. Itu ikut kehendak Allah. Kadang-kadang dia bagi lama, kadang sekejap sap dia buka, kadang-kadang sekejap dia, ya. Nah, dia kalbar kil khatib ini. Kemudian wa idzan kasyafalaka zalika alimta anna syuhudaka lakuzam. Oh, langkah ni. Apabila tersingkap dia dimukasyafahkan, dia akan dapat faham. Macam tadilah. Dia ingat faham duduk malam makan awal makan sabar. Sebenarnya bila dia faham, sebenarnya tu tempat syukur. Pasti engkau ketahui bahawasanya penyaksian engkau terhadap dirimu itu satu kesilapan. Kesilapan di sisi arifina billah. Maka engkau beristighfarlah, bersifat daripada dia, daripada memandang diri kita, iaitu daripada penyaksian engkau bagi dirimu. Keperasanan bagi kita lagi itu belum lagi sampai, dia terhijab, maka minta ampun. Bahawa orang yang dah sampai marifat dengan Tuhan, keperasanan dia hanya dengan Tuhannya, zahir dia dengan makhluk, rohani dia sentiasa dengan Allah. Maka dengan keluarnya engkau daripada penyaksian itu, maka barulah tersingkap bagimu ilmu tauhid, ya. Pabi khulusika min zalik bau yakshifulaka ilmu tauhid. Betul buka bagi kamu ilmu tauhid betul buka. Wa tauhidu zatiyun wa sifatiyun wa fi'liyun. Dan tauhid itu dipanggil tauhid zat, sifat, dan tauhid af'al. Tauhid lagi segi mana dan tauhid segi mukasyafatul qalbi, pembukaan qalbi. Ya, bukan dengan guna akal ni. Itu guna akal tu peringkat awam, itu wajib fardu ain, ya. Semua kena lepas tu. Kalau tak lepas, ibadat dia pun Tuhan tak terima. La tahsilu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat, tak terima melainkan dia kenal Tuhan. Ya, kalau Tuhan boleh tak kenal peringkat syariat tu, tak guna hukum akal pun tak kenal, jawab dia habis tu. Yang ni dia naik seperingkat lagi ni. Lepas tu mengenal peringkat awam dengan akal kan. Kita kena kenal hukum akal. Lam annal hukumal aqliyan hasilu fi salasati aqsamin al-wujub wa istilah wal jawaz. Itu matul umum Ibrahim kan. Imam Ghazali kita maman lam ya'lam bi hukumil aqli falaisa bi aqilin. Siapa tak tahu hukum akal, orang tu tak berakal. Itu kata Imam Ghazali, dia peringkat basic. Yang ni yang kedua ni. Ya, kita nak pergi kepada rasa, bukan dengan akal lagi. Kemudian ada wa kullama wahatta nau'an minha aibana laka asyirk fi diddihi, ya, mimma tansubuhu ilal halaq wa huwa maqamul farq fatujaddidu fi kulli sa'atin wa waqtin bal fi kulli nafasin tauhidan bi annahu al-fa'il mawjud wa imanan ay tasdiqan bizalika ila an yakmula yaqinuka fa kullama taqaita min maqamin farqin ila maqamil jam'in zada tauhiduka wa imanuk.
Wa kullama wahadta, dan setiap kali engkau mentauhidkan, ya mentauhidkan, jawab dia bana laka syirk, maka terang bagi kita apa? Syirik tu makin nampak terang. Satu bahagian daripada tiga tadi, tiga bahagian tauhid pasti